Kenapa Tun Daim merompak tak kantoi? Dia curi duit ini, dia buat bank kat Afrika, dia buat bank kat negara lain, curi duit, masuk duit dalam bank, memanglah tak nampak perompak. Anak Tun Daim bila umur 9 dengan 12 dah memiliki sebuah syarikat aset di Kepulauan Firma British Virgin Island. Dan sebagai seorang pemegang amanah UMNO, adakah wang-wang yang disita ini akan dikembalikan kepada UMNO? Raja-raja Melayu ini, Perdana Menteri pada ketika itu Tun Mahathir Mohamad tarik. Adakah Tun sebenarnya nak kata Tun adalah raja pada ketika itu? PPBM 17 bulan berkuasa, bank dah ada 300 bilion. Mana logiknya? Malaysia prihatin pun orang tak kenal. Dan masa Covid kau nak buat pengiklanan apa? Langkah Dubai, beberapa pemimpin UMNO Perikatan Nasional ini berjumpa berpakat nak menjatuhkan kerajaan. Mereka menggunakan berpuluh-puluh juru cakap mereka cakap kerajaan akan tumbang, akan tumbang, akan tumbang. Mereka tak ada numbers. Mereka buat macam ni supaya buat orang lalang boleh switch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam hormat daripada Cakap Hub, satu saluran podcast politik yang sentiasa menyajikan kepada anda isu-isu panas yang akan dikupas secara berani dan penuh dengan integriti. Terlebih awal kepada semua peminat setia Cakap Hub, kami ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Sama-sama kita mendoakan tahun ini adalah tahun yang lebih baik untuk kita berdepan dengan apa jua cabaran. Kita buka lembaran tahun baru seperti biasa di Konti Studio Cakap Hub. Tidak lain tidak bukan seorang personality yang hebat, iaitu saudara Shen Yuon. Selepas Cakap Hub viral sehingga kiriman videonya sampai di pelbagai grup-grup WhatsApp, kini sudah tiba masanya untuk kami memperkenalkan saudara Shen Yuon, merupakan bekas pelajar Akademi Pengajian Melayu Universiti Melaya, dan beliau adalah seorang aktivis yang pernah terlibat dalam politik dan juga aktiviti masyarakat. Ketika era akademiknya, beliau sangat cemerlang sebagai pemimpin pelajar, sebagai seorang akademik, dan banyak lagi sumbangan-sumbangan kepada masyarakat. Jadi untuk episod yang ini Shen, kita terus terjah kepada soalan yang pertama. Untuk tahun 2024 ini Shen melihat mengapa di penghujung 2023 ini beberapa orang-orang kaya, nama-nama besar, kita biasa panggil orang itu millionaire. Kalau lagi kaya sikit kita panggil mereka billionaire. Ini bukan billionaire lagi Shen, ini dah level trillionaire. Kalau tak lain tak bukan Tun Daim apabila menarik ilham disita. Tapi isunya sekarang kita nak terjah Shen, sejauh mana kekayaan Tun Daim ini sebenarnya? Kekayaan Tun Daim pada hari ini, sampai hari ini, dia tidak berani untuk orang kata declare. Sampai 5 kali SPRM meminta beliau untuk membuat deklarasi berapa aset dan kekayaan kamu. 5 kali dia minta bertanggung. Sebab itu dia disita. Cuma dari segi sejarahnya kita perlu tahu, Tun Daim ini sebelum dia menjadi Menteri Kewangan negara Malaysia pada era Tun Dr. Mahathir Mohamad, dia hanya merupakan seorang ahli perniagaan yang gagal. Dia membuat perniagaan garam. Dia sebelum berkenaan dengan Tun M, dia sedikit sejarah lah mengenai Tun Daim. Dia diangkatlah oleh Idris Harun pada ketika itu, seorang bekas Menteri Besar Negeri Selangor, di mana isteri Tun Daim sangat rapat dengan isteri Idris Harun Idris kan masa itu. So dia dapatlah beli tanah-tanah Negeri Selangor pada harga yang sangat murah. Seperti mana yang diamalkan oleh Datuk Sam di Terengganu, Sanusi di Kedah, harga yang contohlah macam kalau Datuk Sam, harga yang bernilai 500,000, yang bernilai 30 juta tu dia jual kepada Persatuan Bekas Isteri Ahli PAS tu pada 500,000 saja. So Tun Daim pada ketika itu dia adalah tanah-tanah sedemikian daripada Harun Idris. Dan dari situ dia mula-mula menjadi kaya. Hanya sekadar jutawan sajalah, taklah sampai tahap billionaire. Tapi selepas dia menjadi Menteri Kewangan untuk satu penggal sahaja,
secara tiba-tiba dia menjadi seorang bilioner. Maksudnya dia bukan menjadi kaya seperti Syed Abu Kari, Winston Tan. Ada perniagaan, ada syarikat. Dari mana datang sumber dia berbilion-bilion negara yang Tun Daim ini miliki? Sehingga kan dilaporkan oleh pelbagai media pada tahun 1991 sampai 1993, nilai saja keseluruhan saham yang dimiliki oleh Tun Daim adalah bernilai 64 bilion. Tahun 91, 92, 93. Dan perkara ini lebih memeranjatkan adalah pada ketika itu perbelanjaan mengurus keseluruhan negara Malaysia hanya setakat 30-40 bilion saja. Tapi kekayaan Tun Daim dah sampai tahap 64 bilion nilai saham. Dahsyat. Itu melebihi sebuah negara punya aset. Melebihi ke perbelanjaan keseluruhan negara, tahunan negara. Itu dari segi saham. Lepas tu bangunan yang baru disita tu, yang Menara Ilham ni bernilai 2.7 bilion. Lebih tinggi daripada PNB. Lebih tinggi daripada 1MDB. Lebih tinggi daripada 1MDB. 1MDB baru isu najib berapa lah? 46 juta ke 47 juta. Ini betul. Bangunan aja dah 2.7 bilion. Betul. Dan dilaporkan oleh Pandora Papers pula, keseluruhan aset nilai kekayaan pegangan saham dalam syarikat-syarikat luar negara pesisir pantai, Daim dengan anak dia saja sudah 140 juta. Dan ketika ramai orang masih kecil kan, umur 9, umur 11, 12 macam tu, kita masih bermain dengan permainan-permainan kecil, Iron Man, Spider-Man, kita bermain dengan kad, gasing, guli, ataupun mungkin iPhone lah untuk budak-budak kanak-kanak sekarang, ataupun iPad aja kan. Tapi anak Tun Daim bila umur 9 dengan 12 dah memiliki sebuah syarikat aset di kepulauan firma British Virgin Island. Yang bernilai hampir 5 hingga 60 juta. Ketika umur 11 tahun. Seorang ada dua. Seorang 9 tahun, seorang 12 tahun. Ini belum tambah lagi kekayaan anak-anak dia pada usia itu. Selain pada syarikat Virgin British Island tu, dia memiliki lagi satu syarikat yang memiliki aset hartanah 70 juta di London. Ini adalah kekayaan Tun Daim. So persoalan sejauh mana kekayaan beliau, saya pun tidak tahu sebab sampai hari ini tidak membuat deklarasi. Dia asyik tangguh. Cuma dalam isu Tun Daim ini, ada satu isu yang hendak saya bangkitkan. Mohonlah pakar-pakar perundangan memberi ulasan mereka mengenai apakah konsep perundangan yang sebenar. Sebab ada pula yang mengatakan Tun Daim ini disita oleh SPRM. Dia bergantung kepada AMLA Act pada tahun 2001. Tetapi kekayaan yang kita nak sekarang nak siasat pula adalah Tun Daim pada tahun 1980-an, 1980s, 1990s plus. So adakah akta yang digubal pada 2001, kesalahan yang dilakukan sebelum akta ini digubal sah ataupun tidak sah? Wah, menarik. Ini adalah satu faktor perundangan pertama yang saya berminatlah untuk pakar-pakar perundangan memberi pandangan mereka. Yang kedua pula, ini analisis peribadi saya. Sebab adakah Azam Baki sebenarnya adalah orang di sebalik percaturan ini untuk menyiasat Tun Daim atas akta yang memiliki kelemahan. Dia guna AMLA 2001 untuk menuduh kesalahan jenayah sebelum itu. Sebab banyak lagi boleh akta-akta yang kita boleh sabitkan kepada Tun Daim. Mengapa pilih akta yang dipertikaikan? Sebab itu, ini ada kaitan Shan, apabila Tun Daim tampil di media mengatakan, saya sudah beberapa kali disiasat. Era Tun Abdullah, era Najib disiasat, tapi dia lepas. Dan dia yakin untuk era Datuk Seri Anwar Ibrahim ini juga beliau akan lepas. Kerana sejauh mana Shan bersetuju apabila Tun Daim mengatakan ini adalah motif dendam Anwar berapa puluh tahun. Mereka sudah pun mempunyai satu perang dingin antara grup Mahdi dan juga grup Anwar. Adakah ini sebenarnya dendam ataupun sebenarnya melalui Pandora Papers, atau sebenarnya Tun Daim memang perompak wang negara? Kita perlu bersifat jujur. Ketiga-tiga pun ada. Pertama, mesti ada dendam. Tapi dendam itu perlu berlandaskan kepada fakta.
Dendam itu perlu berlandaskan kepada kebenaran. Maksudnya, sekiranya kita ingat tak, Muhyiddin juga didakwa pada awal tahun. Berdendam juga, tapi akhirnya dilepaskan sebab fakta dan perundangan dan kebenaran itu adalah sedikit kelemahannya. Betul. Tapi Tun Daim ini, kalau orang nak berdendam dengan kamu pun, kamu janganlah ada sejarah-sejarah sebagai seorang penjaya dan perompak negara sampai kekayaan berbilion ringgit di luar negara, sampai tak berani nak membuat deklarasi. Okey, dan dari mana datangnya kekayaan kamu? Sebab kamu bukan seorang ahli korporat. Kamu tak memiliki syarikat seperti Syed Bukhari ke Winston ataupun Kronisma, Layan Anadan Krishna. Sekurang-kurangnya mereka ahli perniagaan. Betul. So kekayaan ini yang paling penting pula, Tun Daim bagi saya ada satu sudut yang orang tidak bicarakan. Mungkin ramai orang UMNO juga tak berani untuk bicarakan ataupun terlupa untuk dibicarakan. Okay, Tun Daim ini menjadi kaya apabila semua kekayaan ini adalah dia menjadi pemegang amanah aset parti UMNO. Halim Sa'ad, Tajuddin Ramli, okay, dan pelbagai lagi kan. Dia sebenarnya ini kekayaan yang Tun Daim miliki ini bukan kekayaan Tun Daim. Dia adalah pemegang amanah UMNO. So isu yang sangat saya bangkitkan adalah sekiranya siasatan dilakukan dan benarlah Tun Daim ni merompak segala kekayaan ini dan sebagai seorang pemegang amanah UMNO, adakah wang-wang yang disita ini akan dikembalikan kepada UMNO? Menarik. Saya sebenarnya betul lah cakap tadi, kalau Tun Daim ini adalah pemegang amanah UMNO ataupun proksi UMNO, saya rasa ini ada kaitan sebenarnya apabila UMNO pernah diharamkan. Dan ketika UMNO diharamkan, pada ketika itu akaun bank UMNO ini dibekukan. Bila dibekukan, UMNO sudah tidak ada lagi sumber. Jadi di situlah wujudnya teori baru, konsep baru, cara baru bagaimana nak menyelamatkan wang parti, diwujudkan proksi ataupun pemegang amanah ini. Tapi saya tengok bila UMNO dah kalah, ramai pemegang amanah ni sudah tidak amanah. Tapi Shen, berbalik kepada isu Tun Daim ini, ada seorang tokoh korporat bagi tahu saya, kenapa sebelum Tun Daim ini didakwa, kenapa Tun Daim merompak tak kantoi? Kenapa Najib merompak kantoi? Sebab Najib bukan the real perompak. Dia tak pandai merompak. Tun Daim ni, cara dia merompak ni, saya nak tahu macam mana. Dia curi duit ini, dia buat bank kat Afrika, dia buat bank kat negara lain, curi duit, masuk duit dalam bank, memanglah tak nampak perompak. Kerana dilegalkan dengan cara bank, membeli bank, mewujudkan bank. Jadi sebenarnya, adakah apabila harta Tun Daim di Malaysia yang disita ini, bangunan Menara Ilham, tapi bagaimana pula rentetan daripada harta-harta kekayaan luar biasa di luar negara, di Afrikanya, di benua-benua Amerika Selatannya, macam mana? Itu lagi satu persoalan yang menarik. Sebab bagaimana Tun Daim boleh bawa begitu banyak wang negara Malaysia keluar pada tahun 1993 ke 3, 4, 5, 6 semasa dia berkuasa, sampai boleh bukan saja beli bank di Afrika, tapi juga beli bank di Switzerland, ICB Group, yang memiliki 134 cawangan bank di seluruh dunia. Tapi yang paling orang terkejut adalah kekayaan Tun Daim itu begitu maha hebat sampai kan tidak pernah tersenerai pun dalam 10,000 orang paling kaya kat Malaysia. Cuma persoalannya tadi, wang-wang UMNO itu perlu dikembalikan kepada UMNO sebab dalam 61 tahun UMNO memerintah yang dahulu ni konon dituduh sebagai rasuah-rasuah perompak negara, masa Muhyiddin berkuasa dia nak balas dendam kepada UMNO. Apabila dia sita bank account UMNO pada ketika itu memiliki 190 juta je, 190 million. Tapi PPBM 17 bulan berkuasa, bank dah ada 300 million. Mana logiknya? Uish. Sebab itu pemegang amanah ini seharusnya kembalikan wang ini kepada UMNO. Bagi pandangan abang pula, apa pula pandangan abang tentang isu Tun Daim yang disita? Dan adakah cara ini cara yang tepat pada waktunya? Ini adalah satu tindakan berani daripada kerajaan perpaduan. Kerana kalau menurut kacamata perundangan, tidak pernah ada rekod, tidak pernah ada penyitaan sebesar bangunan Menara Ilham ini kat dalam Malaysia. Tak pernah, Shen. Maksudnya ini adalah satu sitaan yang paling besar, bernilai bilion. Hatta ketika duit cash Najib selepas PRU dulu pun disita pun hanya 100 juta. Ini berapa bilion
wang nilai bangunan tersebut disita. Tapi kita kena berfikir benda ini siapa yang disita? Bukan orang biasa, Tun Daim. Sekarang ini saya mendengar Tun Daim juga sedang membuat satu tindak balas dengan mengguna beberapa peguam-peguam yang bijak dan juga strategik. Pertamanya akan menyaman kerajaan. Ketiganya akan mencabar akta perundangan. Seperti mana yang Shen katakan tadi, daripada aspek tahun tersebut. Jadi kerajaan sekarang pun saya dengar ni, mereka akan tukar kepada AMLA, dia akan tukar kepada akta-akta yang lebih tepat. Kerana kesalahan itu bukan kesalahan yang berlaku semalam untuk didakwa pada hari ini. Ini adalah satu kesalahan zaman nenek moyang kita dulu. Tiba-tiba kita nak heret pada zaman hari ini. Ini satu cabaran kepada SPRM. Mana bukti hitam putihnya, mana wang fizikalnya, mana bukti money trailnya. Kerana ini sudah puluhan tahun. Jadi kalau era Najib dulu pun ketika kes 1MDB masih ada lagi rekodnya daripada justonya, daripada prima facie yang wujud. Jadi ini merupakan sebagai satu cabaran kepada kerajaan bagaimana untuk membuktikan. Tetapi saya suka apabila Tun Daim harta begitu banyak tapi tak masuk dalam orang paling kaya dekat Malaysia ni. Sebab macam ni cerita-cerita kedai-kedai kopi lah Shan. Orang kampung kat akar umbi ni cakap, sebenarnya yang paling kaya ni bukan Robert Koch. Yang paling kaya ni bukan yang dalam senarai Al-Bukhari ni. Yang paling kaya tu sebenarnya Tun Mahathir. Ramai orang tak tahu sebenarnya. Tapi kalau kita tengok kat dalam TikTok yang famous, saya mana ada duit. Betul. Maksud abang, kalau Tun Daim dah kaya sampai tahap macam ni, yang lebih kaya daripada Tun Daim itu Tun Mahathir. Ya, sebab betul. Daim tu kroni Mahathir. Betul. Jadi sekarang ini, apa kelemahan dan kelompangan loophole dalam pendakwaan ini? Kalau Shen lihat, bangunan telah pun disita, tetapi operasi perhotelan masih berjalan. Operasi pejabat di Menara Ilham masih lagi berjalan. Supermarket di dalam Menara Ilham masih lagi berjalan. Apakah ini satu penyitaan? Di sini saya lihat ada kekurangan sikit, sebab ini adalah kali pertama apabila pendakwa raya menyita satu menara tersebut. SPRM. Ya, SPRM menyita satu menara tersebut. Jadi ini bukan satu perkara yang mudah. Sejauh mana abang lihat credibility Azam Baki dalam menguruskan kes ini? Adakah dia benar-benar orang Anwar sekarang, ataupun dia masih lagi sebenarnya orang Muhyiddin sebab Muhyiddin yang lantik dia? Saya merasakan sebagai KPSPRM, mereka akan berpihak kepada government of the day. Itu adalah normal, kerana itu adalah orang cakap prinsip sebagai anggota dan kaki tangan kerajaan. Sebab itu dalam kes Tun Daim ini, Azam Baki bukan calang-calang orang. Kerana Azam Baki pernah handle beberapa kes-kes besar. Kes 1MDB. Ketika Datuk Najib sebagai Perdana Menteri, tetapi IO kepada kes 1MDB adalah Azam Baki. Dan dalam kes Tun Daim ini juga, Azam Baki juga yang mengepalai SPRM. Jadi saya melihat atas credibility itu Azam Baki mempunyai pengalaman, supaya siapa yang bersalah, kalau benar bersalah, tidak akan terlepas daripada akta SPRM. Cuma gosip, perasan ataupun tidak, 3 serangkai ini umur mereka sangat panjang. Kalaulah katakan mereka ni sama-sama mencuri wang negara, Tun Mahathir, Tun Daim, Tun Siti Hasmah, mereka ini sudah berumur 90-an, masih lagi hidup, dan gaya mereka macam orang 70-an. Jadi ada yang kata mereka bertiga ni ada satu teknologi kesihatan yang diorang ambil untuk kekal umur panjang. Jadi sebab apa? Tidak ada seorang pun mampu bayar. Hanya yang betul-betul kaya saja yang ada teknologi ni. Jadi bila saya bercakap dengan, saya tak dapatlah nak bongkar siapa individu ni, dia kata sebenarnya dalam dunia ni ada pelancongan angkasa lepas. Pelancongan angkasa lepas ni bukan semua orang boleh pergi melancong. Betul? Hanya orang yang betul-betul multi-billionaire. So samalah dengan kes Tun Mahathir,
Tun Daim, Tun Siti Asmah ada pil atau ada teknologi pencucian darah yang menyebabkan umur mereka ni panjang. Yalah Shen, harta berbilion-bilion, harta trilion-trilion. Kalau umur mereka tak panjang, mereka tak dapat nikmati benda-benda macam ni. Tapi kalau umur panjang-panjang sekalipun, sampai masanya manusia tak dapat melangkaui kuasa Tuhan. So maksudnya dah 90 lebih, dia mungkin tinggal lagi beberapa tahun. Kalau maksimal bagi pun 10 tahun kan. Tapi persoalan saya kepada abang, apa akan jadi kepada masa depan anak-anak Tun Mahathir? Sebab bapa yang berdosa, bapa yang memiliki ramai musuh, anak pula terpaksa tanggung dosa dia kan. Macam Mizan, Mukriz, Mukzani, Marina. Sebenarnya ke bapa anak ni sebenarnya orang baik sebenarnya. Tapi mereka terpalit dengan isu yang berkaitan dengan ayah dia. Bagaimana masa depan mereka? Adakah mereka hancur? Adakah mereka akan dipenjarakan? Adakah mereka juga akan disusahkan? Keturunan Tun akan bermasalah. Wah, ini soalan yang orang cakap di luar kotak lah. Kerana Shen, kalau kita melihat apa yang berlaku sekarang ini, ini baru episod 1, iaitu Clash of Titan orang panggil, antara Anwar dan juga Mahathir. Clash of Titan, pertembungan dua orang hebat dalam negara kita. Jadi siapa rompak siapa ambil duit rakyat tu cerita kedua. Tetapi isu dia ialah ketika Tun Mahathir berkuasa, mengayakan keluarga, mengayakan kroni. Ini semua orang tahu. Tapi sekarang ini giliran Anwar. Ibarat pepatah Shen, dulu Tun Mahathir pegang ulu parang, Anwar pegang hujung parang. Kerana Tun Mahathir Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri pegang kat ujung parang. Bila Tun Mahathir bergerak, tangan Anwar luka. Anwar bergerak, Anwar juga akan luka kerana dia timbalan Perdana Menteri. Tapi sekarang Anwar adalah Perdana Menteri. Anwar yang pegang hulu parang, Mahathir pegang hujung parang. Jadi kalau Anwar bergerak, Mahathir pula akan luka. Sebab itu dunia ini bulat. Jadi episod kedua ini Shen, katakan dah tak ada lagi Tun, katakan dah tak ada semua, harta rakyat harus dikembalikan. Kerana ini adalah slogan Datuk Seri Anwar Ibrahim, slogan PMX. Mencuri duit rakyat perlu dikembalikan. Bagaimana 1MDB? Kita bawa balik duit daripada US, kembali kepada rakyat, dibawa balik kepada Malaysia. Itu adalah realitinya. Jadi saya rasa benda ni tidak akan bertitik notah. Dan kalau Tun Mahathir kata perjuangan belum selesai, perjuangan Anwar juga belum selesai. Maksudnya pendirian abang 500 lebih syarikat yang dimiliki oleh keempat-empat anak Mahathir itu perlu dipulangkan kepada negara dan rakyat. Akan diselidik, akan dikaji dari mana sumbernya. Tun Mahathir mengatakan ada datang daripada Filipina, ada yang datang daripada syarikat Arak. So kita kena tahu daripada mana susu galurnya. Sebab dulu zamannya tak ada media sosial. Dulu paling lebih-lebih pun Shen, hanya ada surat layang. Sekarang dah ada social media, dah ada Facebook, dah ada WhatsApp. Jadi benda inilah yang sebenarnya menjadi cabaran. Tapi saya melihat pertembungan kali-kali ini bukan sahaja di antara Clash of Titans. Maksudnya Anwar lawan Tun. Dia macam gandengan Tun Mahathir dengan Daim lawan dengan Anwar bergandeng dengan Sultan Johor. Betul. Tapi disebabkan episod lepas abang berbicara tentang Sultan Johor perlukan SPRM supaya dia boleh buru Tun M yang melakukan banyak kerosakan dan rasuah kepada negara. Melalui episod itu banyak juga orang yang membuat komentar. Mereka meminta saya bertanyakan kepada abang untuk menceritakanlah dengan lebih sedikit mendalam apakah sebenarnya pemusuhan ataupun sejarah pemusuhan di antara Tun M dengan Sultan Johor. Wah, ini soalan yang cakap sambung menyambung. Tapi saya nak ucap terima kasih dulu kepada peminat-peminat Cakap Hub yang memberi banyak komentar, yang banyak share. Terima kasih memberi sokongan. Jadi saya cerita kat sini Shen, dia ada 2 tahun yang sangat panas. Antara krisis dipanggil krisis Raja-Raja Melayu pada ketika itu. Bermula pada tahun 1993 dan pada ketika itu Perdana Menterinya adalah Tun Mahathir. Apa yang Tun Mahathir buat? Pada tahun 1993, Tun Mahathir telah pun menarik kekebalan Raja-Raja Melayu.
Kekebalan Raja-Raja Melayu ini maksudnya apabila ditarik balik, Raja-Raja Melayu boleh didakwa di bawah atas Akta Perundangan. Raja-Raja Melayu boleh disaman. Raja-Raja Melayu boleh dibawa dan dimasukkan di dalam kandang saksi di mahkamah. Raja-Raja Melayu boleh dikenakan tindakan mahkamah. Jadi, apa keistimewaannya Raja-Raja Melayu? Sekiranya hak keistimewaan orang Melayu itu ada, kenapa Raja-Raja Melayu hak keistimewaan sebagai Raja-Raja Melayu ini Perdana Menteri pada ketika itu Tun Mahathir Mohamad tarik? Adakah Tun sebenarnya nak kata Tun adalah Raja pada ketika itu? Kerana kuasa Perdana Menteri seolah-olah melangkaui dan melebihi daripada kuasa Raja-Raja Melayu pada ketika itu. Tu episod 1993. Kalau saya nak tahu, sambung pula tahun 1994. Apabila Tun mengambil kuasa veto kuasa veto Sultan kepada Perdana Menteri. Sebelum ini, kalau semua orang nak tahu, segala akta, segala pindaan akta, segala penggubalan dasar yang berlaku di sidang parlimen daripada Dewan Rakyat dibawa ke Dewan Negara, dari Dewan Negara dibawa kepada kelulusan yang di Pertuan Agong. Pada ketika itu, jika Raja Melayu ataupun yang di Pertuan Agong tidak sign, maka akta tersebut, seksyen tersebut atau apa undang-undang yang diwartakan tidak sah. Tetapi apa yang Tun buat? Kuasa veto Agong pada ketika itu ditarik. Jika Agong tidak sign, secara automatik akta tersebut lulus atas kuasa yang amat berhormat Perdana Menteri, yang pada ketika itu adalah Tun Mahathir. Saya kira episod 1993 episod 1994 ini adalah dipanggil satu episod berdarah kepada Raja-Raja Melayu, kerana kuasa mereka ditarik oleh Perdana Menteri. Kalau kuasa mereka dah ditarik oleh Perdana Menteri, siapa lagi sebenarnya Raja? Perdana Menteri lah dekat Malaysia ni. Jadi saya menjangkakan, dengar baik-baik, saya menjangkakan apabila krisis perundangan ini berlaku antara Raja-Raja Melayu, ini adalah masanya apabila Sultan Johor yang akan bakal menjadi yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari 2024, maka itulah masanya untuk tuanku dan baginda mengembalikan balik taring ataupun kuku Raja-Raja Melayu di negara kita seperti mana yang pernah ditarik oleh Perdana Menteri iaitu Tun Mahathir Mohamad dalam era 90-an dahulu. Cuma saya nak sambung, abang berbicara tentang tahun 93, 94. Saya hendak berbicara pula tentang tahun 1992. Ini adalah kisah yang ditulis oleh Tengku Mahkota Johor, iaitu TMJ sendiri, yang bakal menjadi pemangku Sultan Johor pada bulan 31 Januari tahun ini juga. Beliau menulis satu artikel yang sangat panjang, iaitu 1992. Episod itu adalah krisis zaman gelap kerabat diraja negeri Johor. Sebab dia bukan hanya isu yang abang berbicara 93, 94 kekebalan raja ditarik balik. Dia adalah berkaitan tentang isu kerabat diraja bagaimana dibuli oleh Tun Mahathir. TMJ ini menyatakanlah bahawa pada ketika itu ibu dia, iaitu Permaisuri Agong yang Permaisuri Sultan Johor yang terkini, dia hendak balik daripada negeri Johor balik ke Singapura pun ditahan. Yes, Sultan Johor, iaitu bukan Sultan Johor pada ketika itu, maksudnya Datuk TMJ Allahyarham, dia kembali dari luar negara pun Tun Mahathir melarang exco kerajaan negeri untuk menyambut dia di airport. Dan dia melucutkan segala nak tarik balik kuasa tentera negeri Johor, melucutkan segala keistimewaan kerabat diraja Johor. Ini adalah episod yang TMJ mengatakan keluarganya dibuli oleh Tun Mahathir pada tahun 1992. Tapi kita dah tahu dalam era transisi yang di-Pertuan Agong yang baru ini, saya rasa percaya dan dengar bahawa wujudnya satu langkah Dubai. Beberapa pemimpin UMNO, beberapa pemimpin daripada Perikatan Nasional ini berjumpa, berpakat nak menjatuhkan kerajaan perpaduan dan akhirnya nak menghadap yang di-Pertuan Agong, yang sudah pun berada di akhir transisi ini. Jadi, apa pandangan Shan tentang langkah Dubai ini? Siapa yang terlibat? Kenapa ia gagal? Apa sebenar puncanya? Langkah Dubai, andai katalah teori mereka itu benar, iaitu teori yang disebarkan di social media, operator dia adalah Hishamuddin yang mewakili tim UMNO dengan Barisan Nasional.
Dan di pihak Perikatan Nasional, operator ni adalah Dato' Hamzah. Sebab dikabarkan Muhyiddin dah give up dah. Dia sebenarnya dah tua dah, dia nak bersara dah. Kalau dia masih kekal kat posisi ini, nanti dia tahu perangai PMX kita memang sedikit ala Mahathir Risma. Memang kejam, akan ditangkap, akan disiasat. So, yang dikabarkan Muhyiddin kata dengan Hamzah, buat apalah apa saja yang kamu boleh buat. Saya tak nak jadi Perdana Menteri. Oh, yang itu dikabarkan di social media lah. So Hamzah seperti biasa, dia seorang political operator. Dia pun berjumpa dengan Hishamuddin. Mereka cuba merancang lah di Dubai, kononnya dengan sokongan daripada dua Mahatun, iaitu Tun Daim dengan Tun Mahathir, untuk menjatuhkan kerajaan. Cuma andai katakah teori ini benar, dia tak logik untuk mengagalkan kerajaan. Sebab Hamzah dia cuba menjadi bijak. Andai kata teori ini betul, PPM tak nak jadi Perdana Menteri, UMNO jangan jadi Perdana Menteri, kita bagilah dekat GPS jadi Perdana Menteri. Itu teori mereka. Cuma sebelum saya pergi kepada detail-detail penceritakan ini, saya pula hendak bertanya beberapa soalan saja. Bukan persoalan kepada abang, cuma persoalan untuk kita fikirkan bersama-sama. Kalau benar teori langkah Dubai, kalau benar Perikatan Nasional ikhlas, mereka mahukan seorang Perdana Menteri daripada GPS, saya hendak bertanya kepada penyokong-penyokong Perikatan Nasional, betul ke mereka boleh menerima seorang Perdana Menteri GPS? Mengapa? Sebab PMX Anwar ni, yang dalam kalangan masyarakat, kacamata masyarakat bukan Melayu, sebenarnya dia adalah seorang yang sangat konservatif dah. Memang dari segi kacamata orang Melayu, bukan Melayu, yang Anwar ni, daripada base dia, daripada DNA ni, daripada Abim tu, sebagai seorang pejuang Melayu, pejuang Islam dari zaman muda sampai sekarang, orang-orang PN boleh labelkan Anwar sebagai liberal. Bayangkan, kalau GPS yang menjadi Perdana Menteri, yang sebenarnya jauh, atau perkataan apa, lebih liberal ataupun moden ataupun progresif daripada Anwar, sama ada boleh diterima oleh orang-orang PAS ataupun BBBM ataupun tidak, atas beberapa isu yang hendak saya kongsikan bersama. Sarawak ini, cara pemikiran mereka, budaya mereka, perundangan mereka, falsafah mereka adalah berbeza dengan Semenanjung. setuju. Yang pertama, Sarawak membenarkan penggunaan kalimah Allah dalam Bible. Adakah PAS akan sokong Perdana Menteri sedemikian? Sarawak akan mengubah agreement atas negeri mereka untuk membenarkan Islam untuk murtad. Adakah PAS akan benarkan? Betul. Sarawak satu-satu negeri di negara Malaysia yang mengiktiraf UEC. Adakah PAS akan benarkan? Sarawak menentang mengubah perlembagaan hanya Melayu dan Islam boleh menjadi Perdana Menteri. Adakah PAS boleh terima? Banyak lagi isu-isu yang orang PN selama ini sering bertelagah dengan GPS. Contoh, sebelum itu kita masih ingat mereka, orang-orang walawan-walawan ataupun cyber troopers dari pihak Perikatan Nasional menyindir YB Tiong GPS tu minum arak, walaupun itu sebenarnya sambutan gawai, memang tu budaya di Sarawak. So adakah orang-orang Perikatan Nasional benar-benar boleh menerima seorang Perdana Menteri yang jauh lebih liberal daripada Anwar yang sebenarnya konservatif? Tak mungkin. Tak mungkin. Itu sudut yang pertama. Tak logik dah. Okey. Yang kedua, kita lihat kepada perkiraan matematik. Kerajaan sedia ada dah 152 MP dah. Untuk membentuk kerajaan perlu 112. Maksudnya mereka perlu beli 40 ahli parlimen. Dari matematiknya, dari mana mereka boleh dapat angka 40 tu? GRS baru 6. GRS baru 7. Warisan baru 3. Tapi mereka tak faham juga. Sebab kita tak boleh guna pemikiran politik Semenanjung berbanding dengan Sarawak dengan Sabah. Yang tadi baru saya cerita tentang Sarawak. Sabah pula, kalau benar teori ini, kalau beli JRS tak boleh beli warisan. Kalau beli warisan tak boleh beli JRS. So mana nak dapat angka itu? Betul. Okey. Dan yang ketiga, kita perlu ingat, kalaulah andai katalah GPS boleh dibeli, andai kata saja, okey, mereka jangan lupa, okey, mereka jangan sesekali lupa bahawa
MP ataupun orang-orang ataupun MP Sarawak itu dia tidak semurah picisan seperti PBBM. Kau nak bayar berapa? Yes. 10 juta? 20 juta? 30 juta? 50 juta? Kau ingat Taib Makmur itu plastik dekat Sarawak ke? Taib kaya, Mahathir kaya. Taib tak kalah dari segi kekayaan. Itu pertama. Taib Makmur adalah penaung kepada parti GPS atau PBB di Sarawak. Itu yang pertama. Yang kedua, kekayaan negeri Sarawak itu lebih kaya daripada 4 negeri yang diperintah oleh PAS. Sampaikan mereka ada dana kecemasan masa hadapan bernilai 8 bilion. Sampaikan Abang Johari dah umumkan dah, mulai 2026 semua yang berasal daripada negeri Sarawak belajar pendidikan tinggi percuma. Wah. Itu kekayaan Sarawak. So adakah mereka ingat mereka boleh membeli ahli-ahli parlimen daripada Sarawak dengan begitu harga yang begitu murah yang mereka katakan 250 juta? Kita jangan lupa ahli-ahli parlimen daripada Sarawak ini yang seperti yang saya katakan, mereka tidak semurah, cheapskate, okay? Seperti picisan PBBM yang boleh dibelikan dengan berapa puluhan ribu saja. Itu dari Fatuk Sarawak. Fatuk Sabah saya dah ceritakan dah, kalau beli GPS tak boleh beli warisan, kalau beli warisan tak boleh beli JRS. UMNO pula yang dikabarkan 750 juta ini pun tak logik. Sebab UMNO ini mereka dah sign aku janji. Sesiapa yang kalau lompat parti perlu bayar 100 juta. Betul juga. Betul. Kalau bayangkan nak beli 10 ahli UMNO je, 10 saja, pun dah 1 bilion dah. Betul, Chan. Itu baru bayar aku janji. Kau belum bayar lagi yang mereka nak lompat. Maksudnya kalau bayar seorang 50 juta tu dah perlu 1.5 bilion untuk 10 orang. So macam mana kita kira dari segi nilai harga itu, bagaimana kita kira daripada tambah tolak, tak kisah macam mana kita dari segi matematiknya, mereka takkan dapat 40. Dan yang ketiga, dalam politik seperti bola sepak, kita tak boleh fikir selalu kita nak menjaringkan gol saja, maksudnya kita membeli orang saja. Tapi pada masa yang sama, bola sepak itu adalah untuk membendung pihak lawan daripada menjaringkan gol. Kita jangan lupa, selain daripada langkah Dubai, 5 orang ahli PBBM dah keluar daripada menyokong PPN Perikatan Nasional. Dan kan, kita jangan lupa PH. Yes, kita jangan lupa ada lagi satu langkah Bukit Gantang yang akan membawa 7 ahli keluar daripada PBBM. So daripada 152, tak lama lagi Kerajaan Madani akan terdapat 160 MP. Kau nak beli macam mana? Beli 50 orang. Dah tak logik. Kalau isu ini benar, dia memang dah tak logik. Tapi kalau isu ini benar sekalipun, analisis saya mengapa? Sebab mereka terdesak. Betul ke keterdesakan langkah Dubai ini dibuat kerana mereka akan berdepan dengan beberapa kes-kes mahkamah? Apa pandangan Syed? 2 keterdesakan. Pertama, mereka akan berhadapan dengan serangan balas daripada pihak kerajaan yang dikenali sebagai langkah Sungai Buloh. Wah, apa yang menarik? Apa itu langkah Sungai Buloh? Langkah Sungai Buloh maksudnya senarai pemimpin-pemimpin atau yang melakukan kesalahan jenayah dari segi rasuah, pecah amanah, kronisme, sakau, mencuri, merampas harta negara, rakyat dan parti. Ramai pemimpin. Sebagaimana kita ketahui, Tun Daim, ini aset Menara Reham dah disita. SPRM dah mula sebu anak-anak Tun Dr. Mahathir, iaitu Mizan untuk permulaan. Mokzani dengan Mukris belum lagi. Mahathir akan sampai masanya. Mungkin tunggu Sultan Johor menjadi YDP dahulu. Yang ketiga, isu ini yang kita akan berbicara pada episod ini juga, tapi dia ada kaitan dengan salah satu tajuk yang kita hendak bincangkan pada hari ini juga, iaitu Muhyiddin. Kes 500 juta yang dia sakau untuk buat publicity itu. Ya. Okey. Dan kita jangan lupa Anwar Musa dengan penjualan KL Tower dia. So semua ni bakal berada di Sungai Buloh ni. Berada di Sungai Buloh ni. Dan kita jangan lupa, sebenarnya strategi Anwar adalah untuk menutup pipe
membunuh sekaligus kewangan Perikatan Nasional. Dia dah beku akaun 300 juta PPPM. Dia dah beku akaun peribadi Hamzah. Dia dah sita Menara Ilham. Okay? So dia memang akan membunuh sumber kewangan PBBM dengan Perikatan Nasional. Kejap Shan, sebenarnya kepada peminat-peminat Cakap Hub, saya suka soal dan terjas saudara Shan ini sebab dia akan keluarkan mutiara-mutiara fakta yang orang lain tak tahu. Itu sebabnya saya suka mendengar. Tadi contoh sekarang ni, bila saya tanya tentang langkah Dubai tadi, ada pula langkah Sungai Buloh yang waiting list, Anwar Musanya, Muhyiddinnya dan pelbagai lagi. Tapi satu lagi ni, adakah langkah Dubai ini, selepas berlakunya langkah Dubai ini, tiba-tiba pula muncul pula isu penyelewengan RM700 juta promosi dan publicity yang ada kaitannya dengan Ismail Sabri. Mohon pencerahan Shan tentang isu ni. Apa sebenarnya berlaku? Boleh. Sebenarnya isu ini adalah berkaitan tentang apa yang dibentang oleh Perdana Menteri bulan 8 ke 9 ke 10 dekat Parlimen, bahawa untuk tujuan publicity, setiap kerajaan kan memang ada bajet untuk buat publicity untuk kerajaan, pengiklanan, kos dan sebagainya. Dan isu ini berbangkit, ada yang kata 500 juta, ada yang kata 700 juta. Sebenarnya jumlah keseluruhan adalah 700 juta yang mereka ambil dari zaman Muhyiddin sampai zaman Ismail Sabri. Cuma begini, zaman Muhyiddin dia belanja 500 juta. Zaman Ismail Sabri dia belanja 200 juta. Zaman Anwar pula dia kata mulai tahun ini dia akan belanja 100 juta. Cuma dari isu ini kita kena belajar sedikit matematik. Muhyiddin dia mentadbir sebanyak 17 bulan. Dalam 17 bulan itu dia menggunakan 500 juta untuk tujuan pengiklanan. So kalau 500 juta itu kita bahagikan kepada 17 bulan, dia hampir 30 juta sebulan. Oh, betul? Okay. Betul, Ismail Sabri dia guna 200 juta. Tapi kalau kita bahagikan 200 juta ini dengan 15 bulan dia mentadbir, sebulan hanya 13 juta. Dan yang ketiga, sebenarnya angka Ismail Sabri tak banyak jauh dengan Anwar sebab mereka berhemah. Sebab Anwar kalau 100 juta dibahagikan dengan 12 bulan, dia akan sekitar 9 juta sebulan. Maksudnya Anwar dia akan belanja untuk kos pengiklanan, promosi kerajaan, publicity kerajaan sebulan hanya 9 juta. Ismail Sabri dia angka 12 juta tapi dibagi dengan 15 bulan tu sebenarnya puratanya 13 juta je. Dia meningkat daripada Anwar 1, 2, 3 mungkin 3-4 juta lebih je. Yang menakutkan orang adalah Muhyiddin dia 500 juta itu dalam 17 bulan sebulan 30 juta. Berbanding 13 dengan 9. Waktu PKP pula tu? Yes. Yang lepas tu, waktu PKP, mereka menggunakan alasan COVID. Sebenarnya alasan COVID tidak boleh digunakan sebab kos pengiklanan kempen COVID itu dah berada dalam Kementerian Kesihatan. Oh. Kalau tak silap saya, mereka di bawah kempen Malaysia Prihatin. Malaysia Prihatin pun orang tak kenal. Dan masa COVID kau nak buat pengiklanan apa? Kita jangan lupa ya, Ismail Sabri tu 200 juta tu dia ada jelajah madani seluruh Malaysia juga lagi. Oh. Dan 200 juta ini Ismail Sabri pula masa itu dia selain daripada jelajah seluruh Malaysia, dia juga digunakan untuk kempen pilihan raya. Muhyiddin mana ada pilihan raya? Betul. Dan dalam 200 juta ini Anwar kata ada lebihan lagi yang dia gunakan untuk sekarang. Betul. Okey, itu perbezaan yang amat ketara. Okey, so Muhyiddin tak ada pilihan raya. Masa COVID punya pengiklanan dia bawa Kementerian Kesihatan. Bagaimana dia boleh guna sampai 500 juta? Sebab itulah dia orang beli Agenda Daily, Malaysia Now, pelbagai lagi media, bayar beberapa TikTokers dan sebagainya. So 500 juta itu pergi ke mana? Itu bezanya. Itu saya rasa SPRM tahu di mana sebenarnya nak petik 500 juta ni kalau berlaku penyalahgunaan. Tapi satu lagi tambahan terakhir pula, yang Ismail Sabri dah lah 13 juta sebulan berbanding Muhyiddin 30 juta. Maksudnya 2 kali ganda, 3 kali ganda. Tak apa. Jangan lupa ya. Sebenarnya kita nampak angka mahal, sebenarnya tak mahal. Kos yang Ismail Sabri belanja tu, contohlah kita ambil ini harga pasaran. Satu tiang tu untuk pengiklanan setahun dekat contoh kita kata highway, setahun dah 500,000 dah.
untuk satu je. Betul. Kalau 10 dah 5 juta dah bang. Betul. So sebenarnya Ismail Sabri itu dia tak berbelanja banyak, dia berhemah, dia tak banyak jauh dengan Anwar. Dia berdasarkan kepada prinsip madani yang berhemah dan tidak memboros seperti Muhyiddin. Saya suka bila penjelasan Shen ni baru nampak clear, baru nampak jelas. Kerana sebelum ni kita dengar ratus-ratus juta ni kita nampak besar. Tapi bila kita tengok satu billboard pun dah 500,000, 10 billboard dah 5 juta. Itu mungkin dalam Kuala Lumpur, belum lagi di Selangor. Seluruh negara, seluruh Malaysia. Sebab itu seluruh Malaysia kenal keluarga Malaysia. Orang tak kenal Malaysia Prihatin. Betul. Dan betul. masa PKP itu, orang kenapa nak letak billboard dekat jalan raya? Kereta pun tak boleh keluar rumah. Betul. Okey, Shen, saya rasa menarik. Isu ini sangat menarik. Tapi cuma saya nak kembali sedikit lah tadi sebelum kita lompat kepada isu lain. Tadi saya kata isu langkah Dubai, kalau benar itu teori saya. Kalau isu langkah Dubai tidak benar, contoh, sebab ada juga satu perspektif yang tidak benar. Saya hanya seorang pemerhati. Saya tak boleh katakan ini benar tak benar. Saya perlu bersifat neutral. Kalau isu Dubai tidak benar, analisis saya adalah ini adalah pukulan maut daripada strategi kerajaan Madani PMX terhadap pihak lawan. Sebab itu berita ini disebarkan oleh JCOM. Dan ini kali pertama JCOM ada kenyataan rasmi di media. Kenapa? Sebab ini adalah psychological warfare Anwar Ibrahim. Sebab tiap-tiap bulan mereka nak tebuk atap. Okay? Dan tiap-tiap bulan mereka sampai bulan yang ke-12 tu yang paling dahsyat sekali. Mereka menggunakan berpuluh-puluh juru cakap mereka cakap kerajaan akan tumbang. Okey, sebenarnya juru cakap PN tu juga berstrategi. Mereka buat macam ni, mereka main permainan lama Anwar. Mereka tak ada numbers. Mereka buat macam ni supaya buat orang lalang boleh switch. Kalau dah cukup, bukan style Mahathir untuk cakap dah cukup numbers. Mahathir berbeza dengan Anwar. Dia buat kerja senyap-senyap. Kalau dia dah cukup pun dia tak akan hebarkan. Kalau Mahathir suruh juru cakap dia hebarkan, maksudnya memang PN tak cukup numbers. Mereka tengah main poker. Seolah-olah kalau sekarang kerajaan ketumbang, orang yang sekarang syak-syak wawas, dia akanlah nak melompat. Itu strategi yang cuba dia main. Okay. Kenapa Anwar nak mematikan mereka? Sebab tiap-tiap bulan mereka kata nak tebuk atap. Juru-juru cakap Mahathir pula sekarang cuba menjual naratif ini. For once and for all, JCOM ataupun Anwar ataupun kerajaan Madani berstrategi untuk climaxkan isu ini. Sebab kalau dah climax, langkah Dubai pun kerajaan tak tumbang. Selepas ini kalau sesiapa saja berbicara tentang kerajaan akan tumbang, tidak akan sesekali orang percaya, tidak akan lagi berlaku. Setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah strategi mungkin PMX Anwar, ini ramalan saja, bacaan saja, untuk test water. Langkah Dubai ini bila dia explode dekat social media, kita dapat lihat reaksi. Ismail Sabri menafikan. Maksudnya Ismail Sabri tidak akan sesekali bersama Perikatan Nasional dah. Dah terbukti dah. Tapi Hishamuddin diam. Ada segitu kita boleh baca lah. Ismail Sabri dia kata tidak. Hishamuddin diam pula. Hamzah diam pula. GPS lebih daripada 10 ahli parlimen GPS keluar kata tidak. So ini sudah membuktikan psychological warfare. Tak perlu lagi kau orang berbicara. Kita letupkan isu Dubai, GPS sendiri menafikan, UMNO sendiri menafikan, isu ni selesai, checkmate, tiada lagi langkah, kerajaan kukuh dan diperkukuhkan lagi dengan YDPA baharu pada 31 Januari 2024. Saya rasa isu langkah Dubai ni memang checkmate, Shen, memang dah tak relevan. Cuma dalam TikTok kita ada seorang bertanya, saya tak ingat nama dia bertanya, kenapa dalam pemilihan amanah Dr. Zul ranking nombor 1, Shen. Tapi kenapa Mat Sabu pula yang menjadi Presiden Amanah? Jadi dia minta kepada panel kita untuk sama-sama bincangkan apa sebenarnya dalam pemilihan terbaru ini. Okey, sebelum kembali kepada jawapan mengapa Datuk Zul tak jadi, saya nak cerita sedikit tentang pemilihan amanah pada kali ini. Amanah sebenarnya dia sudah memiliki 2 camp. Tapi tidak semestinya berpecah. Camp tak semestinya berpecah. Ini dalam mana-mana organisasi ada yang sokong Zahid, normal. Ada yang sokong Najib, PKR, ada yang sokong Anwar, ada yang sokong Rafizi. So dalam Amanah pula dia ada 2 camp. DAP samalah, ada Lim Guan Eng, ada Anthony. So Amanah dia ada camp Mak Sabu, lagi satu camp Mujahid.
Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, pemilihan amanah ni bukan bertanding macam biasa, macam PKR UMNO, presiden lawan presiden, timbalan lawan timbalan. Mereka akan pilih 27 perwakilan daripada 100 senarai yang bertanding, dan daripada 27 ini mereka bermusyawarah memilih lah siapa presiden, siapa timbalan, siapa seterusnya. Dia punya sistem sama mirip dengan DAP punya. Oh ya? Yes. Pilih aja 25, 30, lepas tu daripada situ kita lihatlah siapa akan dapat lebih. So daripada 27 ini pula analisis yang dikeluarkan sendiri laporan oleh Malaysia kini, tim Mujahid sebenarnya menang. Dia menguasai 18 daripada 27 ahli majlis yang dipilih. Tetapi sebab itu kan berbeza, tak semestinya bermusuh. Tetapi memandangkan dalam perlembagaan amanah, seorang presiden boleh menjadi untuk 3 penggal saja. Ini adalah penggal ketiga Muhammad Sabu. Pada awalnya adalah kabar angin dia akan disingkirkan. So mereka pun dua tim ni bersatu, kata demi amanah, demi perpaduan, kamu buat penggal terakhir, pemilihan yang akan datang 2026 ada dua perjanjian. Pertama, kamu akan serahkan kepada Mujahid. Saya tak akan lawan kamu. Saya jadi timbalan sekarang. Yang kedua, yang melantik ketua-ketua perhubungan negeri amanah sekarang, yang Mujahid yang lantik. So dapat dia ni, okey, Muhammad Sabu kakal lah sebagai presiden untuk penggal terakhir. Tentang Mujahid ini pula ada satu sudut yang amat menarik juga dikongsikan. Perasan atau tidak bang, Datuk Sam, okey, yang PAS ataupun Perikatan Nasional cuba mengidolakan, menjadikan sebagai hero mereka, hero baharu mereka, sebenarnya adalah manifestasi terjemahan Mujahid. Mujahid ini progresif, moderate, berpendidikan. Okey, Datuk Sam sama. Mereka bukan daripada kamp ulama. Sebenarnya impian mereka tentang Datuk Sam ini adalah terjemahan Mujahid. Dan asal usul Mujahid itu jauh lebih hebat daripada Sanusi. Bahkan berbanding Hadi Awang. Ayah dia, okey, adalah satu-satunya orang dalam sejarah PAS yang menjadi Presiden dan Musida Am pertama. Allahyarham Fazino pun timbalan ayah Mujahid. So Mujahid, ayah Mujahid adalah salah seorang Presiden PAS dan juga satu-satunya pemimpin yang menjadi Musida Am dan juga Presiden PAS pada masa yang sama dalam sejarah PAS. Tapi Shen, saya nak tambah sikit. Cerita golongan profesional dalam PAS yang berhijrah kepada amanah ni, kemudian mereka angkat balik Dr. Sam. Sebenarnya dalam PAS pun macam ada dua grup. Satu grup dipanggil ulama, satu lagi grup yang dipanggil profesional. Dan terbaru ni Hatta Sanusi sendiri pun dah mula karaoke, dah mula menyanyi dengan artis, dengan penyanyi perempuan. Jadi dalam TikTok ni, apa komen Shen ni apabila seorang menteri besar, seorang wakil daripada parti PAS yang anti konsert, anti hiburan, anti hedonisme, tapi boleh pula berkaraoke. Kalau tak silap lagu dia, saya nak petik lagu dia, lagu Camellia, Madu 3. Ya, Madu 3 juga. Macam mana Shan? Saya memang tak ada masalah, sebab saya memang seorang yang berfikiran ataupun berfalsafah moden, pertengahan, progresif. Bagi saya ini adalah salah satu tindakan yang amat bagus. Sebab seorang pemimpin boleh berborak-borak dengan anak-anak muda di TikTok, boleh bernyanyi, kan? Dia boleh menanggalkan baju dan status sebagai seorang MB macam bersama-sama dengan rakyat. Ini adalah perkara yang saya rasa sebagai seorang anak muda, saya pujilah. Dia nampak dia macam dinamik, dia nampak macam dia progresif. Tetapi masalahnya bukan masalah dekat saya. Penyokong-penyokong Perikatan Nasional ini yang tidak adil. Kalau Sanusi ni hari ini, sebab dia Sanusi, dia sokong. Bayangkan Sanusi ini adalah Anwar atau Zahid ataupun sesiapa sahaja dalam Perikatan Nasional, ada dari segi Barisan Nasional ataupun Kerajaan Perpaduan pada hari ini yang buat demikian, mesti kena daripada PAS. Ini apa tu? Haram lah, ini anti-Islam lah, ini liberal lah, ini pemimpin tak sioman lah, tak senonoh. So
Nampak tak? Dia bukan isu saya sokong tak sokong. Saya memang sokong. Cuma penyokong mereka yang berubah-ubah. Sama lah abang kata ada golongan profesional dekat PAS. Macam Datuk Sam dan semua. Tapi asalkan mereka tinggal dalam PAS, dia akan panggil sebagai golongan profesional. Yang mujahid ni, yang sama sebiji macam Datuk Sam, asalkan tinggalkan PAS, itu liberal. Itu betul. bezanya orang sama, ciri-ciri yang sama, tapi pendekatan yang berbeza. Tapi apa pula udah sama tentang Sanusi ni? Itulah, saya rasa perkara ni luar biasa. Tak pernah lagi pemimpin PAS bernyanyi. PAS ini mesti bernasyid. Dia bukan menyanyi. So bila menyanyi lagu Camellia, menyanyi dengan perempuan, walaupun di dalam TikTok, tapi ini sudah menjadi luar norma. Pemimpin-pemimpin PAS, kiranya Sanusi ni dah pecah telur lah. Dia dah pecah telur dan tradisi PAS ini. Jadi bila kita tengok macam ni, Shan, Sanusi ni memang lain daripada lain. Dia memang boleh menyanyi, dia memang boleh bergurau, dia memang boleh bercakap, dia memang boleh berpidato, dia memang boleh memaki. Semua Sanusi ni boleh. Tapi bila dalam bab menyanyi ni tadi, saya rasa suara dia pun boleh tahan. Sanusi ni lagu Camellia tu saya rasa sedap Sanusi dia menyanyi. Cuma saya nak pesan kepada YB Sanusi ni, kalau nak menyanyi ni, bukanlah jangan dalam TikTok. Kalau boleh, jangan dalam TikTok, jangan dalam majlis kahwin. Apa kata untuk PAS kali ni buat satu program karaoke PAS? Kalau buat program karaoke PAS ni, saya rasa PAS bukan menang di Kedah, di Kelantan, di Terengganu. Silap Kedah boleh menang di Kuala Lumpur kalau mereka buat karaoke PAS. Ni idea saya kepada Datuk Seri Sanusi. Boleh pergi sebenarnya PAS ni. Alang-alang dah pecah telur tadi, dan orang pun dalam senarai komen pun ada juga memuji Sanusi. Jadi saya kira ini adalah satu orang cakap pembaharuan untuk PAS. Itu disebabkan dia Sanusi kebetulan. Yes. Kalau tidak, nanti mungkin Sanusi akan kena. Kalau bayangkan kalau Sanusi bukan Sanusi adalah Anwar. Kebetulan ada satu isu yang berbangkit 2 minggu lepas, iaitu kenyataan Ustaz Azhar Idrus Yes. yang menyatakan PMX kita ini sesat. Hanya disebabkan terdapat sedikit perbezaan antara Nasrani dengan Kristian. Saya pun tak faham isu itu. Abang faham tak isu itu apa tu yang dia kata PMX sesat? Itulah cerita dia macam ni. Isu ni apabila salah faham dalam isu Ashabul Kahfi, apa yang PMX cakap tapi sudah pun disalah tafsirkan, bahawa pada zaman era tersebut sekumpulan Ashabul Kahfi bersama seekor anjing ni tadi lari daripada seorang raja yang zalim, dan lari dalam raja yang zalim ini tinggal dalam gua dan ditidurkan beberapa ratus tahun, dan kemudian Allah hidupkan kembali. Tapi persoalannya, apakah agama pemuda ni tadi? Jadi sebenarnya ulama berselisih pendapat. Kena faham maksud berselisih pendapat. Tidak ada satu pun pendapat yang benar. Kan dah zaman berpuluhan tahun sebelum zaman Nabi Muhammad, sebelum ketika era Nabi Isa. Jadi maksudnya semua pandangan itu kita boleh anggap benar. Ada yang kata mereka ini Masihiyah, ada yang mengata mereka ini Kristian, ada yang mengatakan mereka ini Islam. Jadi bila PMX menggunakan mereka ini kemungkinan Kristian, jadi ulama-ulama ni semua melenting. Kata tak betul, kata ini. Jadi saya kira itu adalah sesuatu yang tidak adil. Itu sesuatu yang tidak adil. Orang Melayu kena faham, bila nama orang tu Ustaz Azhar Idrus, tak bermakna dia ni belajar kat Universiti Al-Azhar Mesir. Nama dia je Al-Azhar. Tak semestinya apa dia cakap betul, kan? Jadi kita memerlukan satu pengkajian daripada ikhtilaf ulama yang tadi. Akan mungkin agama Kristian, mungkin agama Islam. Kita tidak ada satu ketetapan fakta yang tepat. Tetapi mereka ini memang beriman dengan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak ada ulama berselisih pendapat. Jadi sebenarnya apa yang PM cakap itu betul. Betul, kerana dalam agama Kristian juga ada kelompok yang percaya kepada ketuhanan, Rabb, kepada ilahiyah. Itu yang ramai orang tak faham. Dan satu lagi isu yang berbangkit pula selain daripada isu PAS, Azhar Idrus dan sebagainya, apa pandangan abang pula mengenai Ngeku-Ham yang mengeluarkan kenyataan perlu ada bukan Islam dalam perundangan syariah itu?
Itulah sebenarnya bila kita sebuah negara perpaduan, kita sebenarnya kena hidup berbilang kaum, berbilang bangsa dan juga berbilang agama. Berbilang agama ni sebenarnya yang ramai orang terlupa bahawa negara kita ni ada Islam, ada Buddha, ada Kristian, ada Hindu, ada pelbagai lagi agama-agama besar yang lain dekat Malaysia ini. Jadi, kita kena tahu bahawa kepelbagaian kaum kita ini sebenarnya terbuka. Jadi apabila seseorang pemimpin bukan Islam memberi cadangan kepada undang syariah, pada pandangan saya it's okay. It's okay kerana undang-undang Islam ini juga sebenarnya terbuka untuk perhatian semua pihak. Sama ada undang-undang nikah kahwin, undang-undang munakahat, undang-undang Islam daripada aspek muamalat terbuka. Sedangkan bank-bank Cina sendiri pun misalnya public bank sudah ada package public Islamic bank, Islamic public bank sekarang. Jadi maksudnya terbuka. Konsep Islam ini adalah satu yang terbuka. Kalau disentuh sendiri pun oleh bekas pemimpin DAP, itu mungkin kita boleh tambah baik, kita boleh strukturkan semula. Tetapi the beauty of this thing adalah Ngakohem ni tadi boleh tarik balik kenyataan dia. Kalau era Tun Mahathir, pemimpin DAP begitu lantang mencabar Islam, mencabar Melayu. Tapi Shen, di zaman Anwar Ibrahim ni, di zaman PMX, macam mana Anthony Locke boleh kontrol DAP ni tadi? Boleh minta maaf, boleh tarik balik. Saya salute dengan Anwar, saya salute dengan DAP kerana satu masalah yang berlaku itu damage control mereka sangat berkesan. Dan sebab itu orang Islam juga sudah rasa tidak tercabar, dan orang Islam juga sudah mula rasa selesa kan dengan golongan bukan Islam, khususnya daripada pemimpin DAP. Dan saya rasa untuk orang Melayu dan orang Islam di bandar, mereka tidak ada masalah untuk berkongsi tentang fahaman Islam ini untuk agama-agama lain. Tapi saya pula mengambil pendirian yang berbeza. Bagi saya, Ningai Kuham ini memang kurang ajar. Dan gelaran Datuk ni patut ditarik balik. Sebab hujah-hujah abang tepat kalau ini kali pertama dia buat. Sebab sejarah Ningai Kuham ini bukan kali pertama dia menyentuh isu-isu berkaitan dengan raja dengan agama. Tahun 2012 tu dia mencetuskan kontroversi tentang apabila orang Islam memprotes tentang wayang yang anti-Islam, sampai dia tarik balik pada ketika itu 2012 12-14 sekali lagi dia mempersoalkan tentang kedaulatan YDPA Sultan Johor. Apabila dia mengatakan MCA subservient, maksudnya tunduk kepada Sultan Johor, dia mempersoalkan, mempersedakan parti politik yang hormat kepada Sultan. So yang kali ini dia pula dari segi kebijaksanaan seorang pemimpin, tak ada kaitan dengan dia pun. Mahkamah Syariah tak ada kaitan dengan Bu Islam. Kau nak masuk campur buat apa kan? Dia bukan portfolio kau. Sebab itu saya kata bukan kali pertama dia menghina institusi raja dengan agama Islam. Sebab itu saya rasa gelaran Datuk Ngai Kuham itu patut ditarik balik. Itu bahagian yang saya tidak bersetuju dengan Kuham. Sampai saya merasakan Datuk dia patut ditarik balik. Tetapi saya juga perlu bersifat adil dan jujur dalam isu ini. Seperti yang abang katakan tadi, itu perbezaan antara DAP dengan PAS. Apabila Ngai Kuham ini bermasalah, pertama, dia keesokan hari dia sanggup untuk memohon maaf. Dia sanggup menarik balik kenyataan dia. Dan Setiausaha Agong DAP tindak dengan cepat, untuk menyangkal segala cadangan ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh Ngai Kuham, sebab mereka tidak mahu menegakkan benang yang basah. Berbeza pula dengan PAS, apabila Siti Mastura itu dia terang-terang memfitnah Lim Kik Siang ada kaitan dengan Lee Kuan Yew sepupu, sampai hari ini tak sanggup minta maaf. Dan sampai hari ini pun keseluruhan pemimpin PAS dengan Perikatan Nasional, dia tak seperti Anthony memperbetulkan Siti Mastura. Mereka terus menegakkan benang yang basah asalkan dia berbenderakan PAS. Asalkan dia orang PAS, buat apa saja halal, buat apa saja betul. Benang yang basah juga akan ditegakkan. Itu perbezaan antara PAS dengan DAP dalam isu ini. Okey Shen, saya sebenarnya tadi bila Shen bercakap tu betul lah, bahawa PAS kalau dia terlajak, dia tak reti tak berundur. Tapi DAP ni bila dia terlajak,
Dia pandai untuk berundur dan dia minta maaf. Tu kelebihan sebenarnya seni dalam berpolitik di Malaysia, sebuah negara yang berbilang kaum, kena pandai ada satu adjustment. Jadi sebenarnya kita dah pun melangkaui 10 topik sebenarnya tanpa kita sedar. Jadi kita dah pun berada di penghujung. Saya rumus sikit beberapa perkara yang penting yang sama-sama kita semua boleh ambil perhatian. Ada kita punya dipanggil sebagai turning point kita. Apa yang sharekan tadi. Nombor satu, kalau anda semua masih ingat bahawa harta kekayaan Tun Daim pada suatu ketika era 90-an jumlahnya melebihi perbelanjaan mengurus sebuah negara. Kedua, kekayaan anak Tun Daim baru berusia 11 tahun. 11 tahun ni baru darjah 5. Tak boleh berniaga, tak boleh buat apa. Tapi sudah ada puluhan juta. Ketiga, kalau anda semua ingat, apa yang Shen perkatakan tadi adalah tentang bagaimana langkah Sungai Buloh yang orang semua tak perasan. Kita buatlah langkah Sheraton, kita buatlah langkah Dubai, tetapi Sungai Buloh adalah satu tempat terakhir kepada mereka yang merintis langkah-langkah ini. Jadi kepada anda semua yang setia bersama dengan Cakap Hub, jangan jemu-jemu hantarkan soalan kepada kami. InsyaAllah kami akan santuni dan kami akan layani semua permintaan anda. InsyaAllah kita ke udara lagi pada musim yang akan datang. Selamat Tahun Baru 2024. Sekian, terima kasih.